Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nino Haliza binti Muhammad Zaini dari kelas Falsafah HNF 3012 daripada kumpulan H. Saya mengambil program ISMP Sains Pertanian, Fakulti Teknikal dan Vocational. Memegang ID matrik di 2018 2085 690. So untuk taksiran akhir falsafah, subjek falsafah ni saya pilih tajuk nombor 3 iaitu perbandingan epistemologi antara modernisme dan juga pasca modernisme. Epistemologi adalah teori ilmu yang mana ianya membincangkan tentang asal-usul ilmu pengetahuan, pengelasan ilmu dan juga pengalaman manusia, di mana asal-usul ilmu pengetahuan ni bagaimana sesuatu ilmu tu kita nak dapatkan dia. Macam mana ilmu tu boleh berkembang. Epistemologi ni membawa maksud kepada epistemo iaitu pengetahuan dan logis sebagai teori lah, di mana bila digabungkan dia menjadi teori pengetahuan. Teori modernisme. Teori modernisme ni dia adalah pemikiran atau gerakan yang berjuang untuk menggantikan segala pemikiran tradisional yang dulu-dulu agar dia selaras dengan keadaan semasa yang dianggap moden. Ianya berlaku pada masa tu dia berlaku penentangan terhadap agama kerana ianya dianggap sebagai bertentangan dengan agama, padahal benda ni adalah salah satu salah faham dan juga time tu mereka tidak berfikir lebih mendalam, dan ianya lahir daripada pegangan sekularisme iaitu pada zaman Renaissance. Sebab time tu agama dianggap sebagai kolot, sangat kolot dan tidak bertamadun, belum berhijrah. Dan sesetengah ajaran dalam agama tu tidak sesuai dengan konsep pemodenan yang ingin disampaikan. Tetapi akhirnya teori ni semakin hari semakin berkembang apabila munculnya tamadun barat iaitu pada abad ke-18 zaman Enlightenment. Contohnya kita ada Charles Darwin, Sigmund Freud dan juga Karl Marx. Bila melibatkan epistemologi modernisme, ianya merangkumi pemikiran dan juga gerakan perkembangan ataupun revolusi dalam pendidikan, dalam ilmu pengetahuan semakin berkembanglah. Di mana ianya terdedah dengan ilmu sains, ilmu matematik, ilmu geografi dan sebagainya. Konsep teori modernisme ni kita ada 5 konsep iaitu kemodenan Joggenet iaitu pensel gergasi. Ianya lebih berkonsepkan ruang dan juga masa, perhasilan mesin dan juga bahan daripada sumber semula jadi untuk menghasilkan sesuatu. Contohnya kemodenan dan identiti, di mana pada masa sekarang ni manusia sangat taksub akan kecantikan, akan orang cakap fizikal, dan bila kita dah tertarik akan kecantikan, kita akan berusaha untuk memakai produk ni. Disebab itulah terhasilnya produk kecantikan, suplemen dan sebagainya. Konsep yang kedua pula adalah McDonaldisasi dan juga alat penggunaan yang baru. Contohnya dalam sesebuah kedai tu kita ada menjual fast food, kita ada menggunakan kad kredit, kita ada CCTV dalam kedai tu. So di situ adalah memerlukan ilmu pengetahuan untuk menghasilkan semua barang yang baru ni lah. So contohnya fast food ni di mana dulu kita hanya makan ayam, tapi dengan adanya cara pemikiran yang baru, so kita dapat menghasilkan nugget, kita dapat menghasilkan burger dan sebagainya. Konsep yang ketiga pula adalah kemodenan dan juga Holocaust, iaitu kemusnahan Yahudi secara sistematik oleh Nazi. Dan konsep yang keempat adalah kemodenan iaitu projek yang belum selesai daripada Habermas. Dan konsep yang kelima adalah maklumat dan juga masyarakat rangkaian. Di sini ada terbitnya karya iaitu The Information Age, Economy, Society and Culture daripada Manuel Castells, iaitu dia menggambarkan kemunculan masyarakat, budaya dan juga ekonomi dari sudut revolusi teknologi. Contohnya
penggunaan televisyen, penggunaan laptop, maklumat kapitalis dan sebagainya. Saya akan huraikan juga pasal teori Pascal kemodenan, di mana Pascal kemodenan ni adalah pemikiran yang baru yang menggantikan pemikiran yang moden. Iaitu kata lain kita boleh panggil dia sebagai dia ni hampir kepada kemodenan ataupun dia lebih kepada perkembangan moden. Konsep pasca kemodenan ni, kita ada 3 konsep, iaitu kepercayaan yang meluas bahawa modernisme ni telah berakhir. Yang kedua, berkaitan dengan dunia budaya. Contohnya, produk yang lama akan diganti kepada yang barulah. Contohnya, daripada komputer, kita inovasikan ia kepada yang lebih canggih, iaitu laptop. Dan konsep yang ketiga, kemunculan teori sosial pasca moden dan perbezaannya dari teori sosial modernisme. Bila melibatkan epistemologi pasca modernisme, ianya bermaksud menolak kebenaran sebagai objek kekal ataupun tidak berubah lah. Pasca kemodenan ni juga lebih merujuk kepada masa bersejarah yang umumnya dilihat mengikut modernisme, tapi dia lebih kepada produk budaya, contohnya bidang seni, filem dan juga seni bina. Dan bila melibatkan cara pemikiran, ianya amatlah berbeza. Saya sertakan juga dengan perbandingan teori modernisme dan juga pasca modernisme. Itu sahaja yang dapat saya kongsikan mengenai perbandingan modernisme dan juga pasca modernisme dalam epistemologi. Dan apa yang dapat saya simpulkan dekat sini, apa yang lebih elok pada saya iaitu zaman modernisme, sebab pasca modernisme dia lebih kepada menentang sesuatu kejadian, dan ianya tidak patut berlaku, dan sepatutnya kita selaras dengan perkembangan kehidupan masa kini. Hai, untuk refleksi video kali ini, berdasarkan video yang telah saya buat, video falsafah, berdasarkan tajuk perbandingan epistemologi antara modernisme dan juga pasca modernisme, saya dapati video dan perkongsian saya agak kurang, maklumat yang diberitahu agak kurang. Sebab walaupun saya telah membuat kajian bacaan, carian dan juga mencari kefahaman terhadap tajuk ni, tetapi saya masih lagi tercari-cari akan sesuatu maklumat yang detail dan juga tepat. Sebab berdasarkan yang saya cari dalam internet, walaupun dekat Google Scholar or apa-apa je, dia lebih kepada bahasa dan juga laman daripada Indonesia, dan saya susah untuk kita nak cari daripada Malaysia, dan bila saya nak cuba faham tu dia agak sukar. Tapi saya cuba dapatkan informasi daripada kawan saya yang membuat tajuk yang sama. So kami berkongsi pendapat dan juga berkongsi alat bacaan. Saya suka sejarah dan juga falsafah ni, tetapi saya macam sukar untuk memahami. Saya memang sukar untuk memahami sesuatu sejarah lampau ataupun falsafah ataupun fakta, dan menyebabkan, dan saya harap video yang saya kongsikan ini dapat memberi sedikit informasi kepada penonton. Sekian, terima kasih. Bye-bye.